Ya, seperti mana anda telah pun tahu, takat banjir di seluruh negara ada beberapa negeri yang terkesan. Dan pagi tadi kita menyebut tentang keadaan di Changlun Kedah, tapi sekarang ni kita ingin meninjau apa yang sedang berlaku di Kota Baru, Kelantan. Betul. Terus bersama dengan Tuan Zainal Madasin. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam, Abang MHI. Ya, dan terima kasih Tuan kerana terus bertugas dan memberikan perkembangan terkini buat kami rakyat Malaysia. Jadi bolehkah kita tahu secara keseluruhan apakah keadaan di Kelantan setakat ini? Silakan. Okey, no problem. Saya akan jelaskan. Setakat ni dia berlaku pada satu jajahan dan jumlah keseluruhan PPS adalah 13 yang melibatkan mangsa banjir seramai 6,009 orang dan keluarga 1,952. Yang kebanyakannya ni berlaku di Pasir Mas saja. Yang berlaku di Pasir Mas dan di tanah jajahan yang lain tak berlaku setakat ni di Kelantan ni. Malam saya pergi di kawasan Rantau Panjang, khasnya Rantau Panjang juga. Pasir Mas tu adalah daerah kepada Rantau Panjang dan semua tu. Jadi Rantau Panjang seperti tempat yang terkena banjir. Semalam hujan okey, dia tak hujan semalam. Dia tak hujan semalam. Baik. Ada pun dia tak kuat lah. Kalau ada pada Ulu, Gong Pusang contohnya, kalau lebat hujan di sana, lagi akan banjir ke negeri Kelantan. Jadi di Rantau Panjang ni, apabila saya pantau, tak hujan. Cuma air itu tak keluar, dipanggil air temenung. Baik, okey. Jadi air temenung ni mereka air ni dia orang kata tenggelamkan rumah-rumah di sana dan masyarakat setempat di kampung-kampung ni, contoh Kampung Tersang, Kampung Kosa dan lain-lain, mereka akan berpindah di mana kawasan PPS yang berdekatan. Contohnya Tok De dan segalanya. Jadi itu yang berlaku di Kelantan. Nah, kalau kita menyentuh tentang kita di pihak bomba pun kita akan pantau setiap kawasan kampung-kampung ni. Kita datang di sana sebelum banjir pun kita datanglah bagi semangat makanan bersama NGO Third Force. Dan saya pasti bila kita menyentuh tentang banjir temenung ni, kita risau dengan risiko kesihatan dan sebagainya dengan air yang bertakung di situ. Dan mungkin Tuan boleh kongsikan juga setakat ini bagaimana saluran bantuan dan sebagainya, adakah dipermudahkan dan adakah terdapatnya risiko lain yang Tuan jangkakan supaya pihak Jabatan Bomba sendiri lebih bersiap siaga, Tuan? Ya, yang untuk makluman MHI, di Kelantan ni kita bekerja sama semua pihak. Contoh polis, PDRM, APM, Kerja Negeri terutamanya dan KKM dan so on lah. Banjir ni berlaku di peringkat orang kata peringkat kedua lah dia punya kata banjir ni. Dia akan ke peringkat ketiga dan tinggallah mungkin keempat dekat-dekat bulan 12. Ada bulan 12 ni. So kita standby, bersiap siaga. Sekarang ni pekerja isyak-isyak kita pun kita ada letak banyak di Rantau Panjang untuk stop masalah yang berlaku di kawasan-kawasan ni. Dan kita juga bersedia di kawasan-kawasan hotspot yang contohnya di kampung-kampung yang saya katakan Tersang, kampung ni semua lembah di bawah lembah tu. Itu pun memang kita orang kata pihak bomba sentiasa berada di sana kawasan tu dengan pihak tertentu yang saya sebutkan juga tadi. Baiklah, mungkin kita nak bertanya akan keadaan di 13 PPS yang sedang menampung mangsa-mangsa banjir. Adakah kelengkapan mencukupi dan macam mana pula dengan jaringan komunikasi seperti jalan raya dan sebagainya? Terputus ataupun tidak? Ya, kita juga dapat makluman berkenaan dengan keadaan jalan raya. Kalau kata kawasan tu dia orang kata tertutup dan kawasan yang boleh lalu daripada pihak JKR kita di sini. Maklumat tu pun kita dah highlightkan, JKR dah highlightkan dalam kawasan di mana dalam masyarakat kita punya grup kita dan masyarakat setempat di Kelantan ni. Dan kita juga panjangkan perkara ni di pihak Jabatan Bomba. Mereka nak masuk ke Kelantan, kita maklumkan. InsyaAllah kita akan maklum juga dari MHI masa terdekat.
Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjadi rakan sekufu bersama dengan MHI di sini untuk perkembangan terkini ya. Ya, terima kasih Tuan Zainal Madasin. Semoga dipermudahkan segala penugasan di sana dan ialah keselamatan juga yang kita pintakanlah untuk keseluruhan agensi keselamatan. Terima kasih Tuan dan kita harapkan agar kesemualah rakyat Malaysia yang berada di mana-mana di kawasan yang terjejas dengan banjir ini kekal selamat. Ya. Dan jadi maaf kita ucapkan kerana kita tak dapat bersiaran langsung dari Rantau Panjang Kelantan, tapi saya difahamkan dari studio kita baru saja menerima visual terbaru ya. Jadi apa kata kita saksikan keadaan Rantau Panjang di Kelantan setakat ini. Okey. Ini visual yang boleh kita kongsikan setakat ini. Anda dapat saksikan walaupun ada senyuman-senyuman anak-anak kecil semua, alhamdulillah mereka berada dalam keadaan yang selamat. Tapi ini antara lokasi PPS yang digunakan seperti biasa sekolah, tempat-tempat awam. Dan apa yang kita tahu juga setakat ini kawasan yang tidak terjejas dengan terpotongnya laluan jalan dan sebagainya masih boleh menerima bantuan ketika mengharungi situasi yang agak sukar ini. Dan inilah antara adegan yang boleh kita lihat tahun ke tahun ya Nas. Dan kalau kita nampak inilah dia keadaan yang berlaku setiap tahun ya, mujur. Nampaknya di PPS 13 PPS yang kita nampak setakat ini mereka lebih bersiap siaga dengan kemah sementara dan juga peralatan-peralatan sanitasi ya, seperti bros gigi, lampin dan sebagainya. Alhamdulillah setakat ini semuanya cukup di 13 PPS setakat ini ya. Apa yang saya sedikit ialah terasa di sini, saya melihat lebih ramai anak-anak kecil yang berada di kawasan-kawasan ini. Kami mengharapkan dan kita terus mendoakan sebab mereka ni lebih terdedah dengan virus, bakteria, jangkitan dan sebagainya. Semoga ini juga yang menjadi penekanan khususnya di kawasan-kawasan PPS ini. Semoga surutlah segala kawasan ini daripada dibelenggu banjir secepat mungkin dan kita mendoakan keselamatan mereka. InsyaAllah. Dan kita ucapkan yang terbaik buat 6,009 orang yang masih berada di 13 PPS, 1,952 keluarga. Itulah dia wajah-wajah atau adegan yang baru saja kami terima pada pagi ini ya. Semoga itu memberikan peringatan kita untuk sentiasa berwaspada. Ketahuilah takat cuaca ke mana juga anda berada.